Salam sejahtera kelas, hari ini kita akan masuk dalam subtopik 4.2, masih lagi dalam 4.2, yaitu subtopik faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So, kemarin dalam kelas cikgu sudah tunjukkan ataupun cikgu sudah rakamkan eksperimen 4.1. Okey, langkah-langkah dia dalam eksperimen 4.1 ni ceritanya adalah tentang kesan suhu. So, semakin tinggi suhu, bahan tindak balas, makin tinggilah kadar tindak balas. Hari ini kita akan masuk dalam faktor yang kedua, iaitu untuk mengkaji kesan kepekatan bahan tindak balas. Sebelum itu, cikgu mau ingatkan kamu semula bahawa kita ada 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang pertama adalah suhu bahan tindak balas. Kedua, kehadiran mangkin. Mangkin adalah pembantu atau pencepat. Yang ketiga, kepekatan bahan. Keempat, tekanan bahan, tapi tekanan ni melibatkan bahan dalam bentuk gas sajalah. Dan yang kelima adalah saiz bahan tindak balas berbentuk pepejal. Jadi hari ini kita punya eksperimen yang kita akan bincangkan sama-sama adalah eksperimen 4.2, iaitu kesan kepekatan bahan tindak balas terhadap kadar tindak balas. Itu tujuan eksperimen ini, iaitu untuk mengkaji kesan kepekatan bahan terhadap kadar tindak balas. Macam mana kalau kita ubah kepekatan dia? Adakah tindak balas dia makin cepat ataupun perlahan? Adakah kadar tindak balas dia makin tinggi ataupun rendah? Begitulah. Jadi, seperti biasa dalam setiap eksperimen ada pernyataan masalah. Kita tanya, bagaimanakah kepekatan bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas? Bagaimana? Kalau tinggi kepekatan, bagaimana pengaruh dia terhadap kadar tindak balas? Kalau rendah kepekatan, bagaimana pengaruh dia terhadap kadar tindak balas? Hipotesis, semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas, makin tinggi kadar tindak balas. Okey? Pemboleh ubah, apa yang dimanipulasi? Okey, kita punya bahan utama masih lagi natrium tiosulfat. Dan dalam eksperimen ini, apa yang dimanipulasi, yang diubah-ubah adalah kepekatan larutan natrium tiosulfat lah yang bergerak balas. Masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Masih lagi lah. Cikgu harap kamu masih ingat kemarin cikgu ada bincang dengan kamu. Okey, dalam eksperimen ini sebenarnya apa yang berlaku adalah Kelalangkon ini akan diisi dengan larutan natrium tiosulfat. Kemudian diisi dengan asid sulfurik. Okey, kemarin tu kita punya cerita adalah tentang suhu. Kalau kita letak suhu yang berbeza daripada 35 ke 40 ke 45 and so on, macam mana dia punya tindak balas? So hari ini kita akan ubah larutan natrium tiosulfat. Kalau kasih tinggi, adakah cepat untuk ini tanda X hilang? Itu cerita dia. Okey, so itulah sebabnya yang bergerak balas tu adalah masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Okey, dimalarkan isi padu larutan natrium tiosulfat, tidak boleh ubah-ubahlah isi padu dia. Kemudian kepekatan dan isi padu asid sulfurik dan saiz kelalangkon. In fact, sebenarnya di dalam exam kan kamu tulis satu saja pemboleh ubah, yang dimalarkan pun boleh, iaitu saiz kelalangkon. Tidak adil kan kalau ini kelalangkon set pertama punya eksperimen guna yang besar, set kedua guna kecil, set ketiga lagi kecil. Tidak adil sebab nanti masa yang diambil untuk tanda X hilang dari penglihatan tu tidak sama. Okey, prosedur. Sukat dan tuang dulu 50 cm padu larutan natrium tiosulfat. Kepekatan begini, 0.2 mol per desimeter padu ke dalam kelalangkon yang bersih dan kering. Sukat guna apa? Sukat guna silinder penyukat. Kemudian letakkan kelalangkon itu di atas kertas putih. Ingat, kertas putih itu ada tanda X. Sukat dan tuang lagi 5 cm padu asid sulfurik. Kepekatan tinggi sikitlah berbanding larutan natrium tiosulfat dengan cepat. Okey, sukat dulu, lepas tu tuang dengan cepat ke dalam larutan natrium tiosulfat. Dan as soon as you tuang the acid sulfuric, you have to start your stopwatch, jam randik. Perhatikan tanda X sekali lagi dari atas. Okey, so hentikan jam randik. Sebaik-baik saja X tu hilang dari penglihatan kamu. Tiada sudah. Catat masa yang diambil
Ulang lagi langkah 1 dengan 6 menggunakan larutan natrium tiosulfat 0.2 mol desimeter padu dengan larutan natrium tiosulfat yang mempunyai kepekatan yang berlainan seperti jadual ini. Coba kamu tengok, kalau kemarin yang dimanipulasi adalah suhu, yaitu 35-40 kan. Hari ini yang dimanipulasi adalah kepekatan. Coba kamu tengok set 1 0.20 tinggi dari set 2, set 2 tinggi dari set 3, set 3 tinggi dari set 4 dan seterusnya. Maksudnya ini eksperimen, dia punya kepekatan larutan natrium tiosulfat makin lama makin berkurang, makin cair. So secara logiknya kalau dia punya kepekatan tinggi, masa diambil pun singkatlah kan, sebab kepekatan dia tinggi. Kalau kepekatan tinggi, jadi masa let's say di sini 20 saat. Jadi 20 saat sejak diambil untuk X tidak kelihatan. Sekejap saja. Lepas itu 0.16 adalah kepekatan yang kurang sikit, cair sikit. Jadi kalau cair, lama masa yang mau diambil sebab dia cair sudah kan. Sebab kita punya hipotesis ni adalah semakin tinggi kepekatan, semakin tinggi kadar tindak panas. Jadi kalau kepekatan dia rendah sikit, jadi kurang sikit lagi lah. Bertambahlah masa dia. Okey, bertambah masa dia sebab dia punya kepekatan makin lama makin cair. 1 per massa macam biasa 1/20. Begitulah. Okay, so you are going to do this experiment as soon as the school open. So I would like you to get ready with your lab report duluan. Kasih kosong dulu Nina. Kasih kosong sedia. Tidak payah jawab. Lepas eksperimen baru jawab. Okay. Sekarang ni cikgu mau bincang eksperimen 4.3 lagi. Dan eksperimen ini adalah tentang kesan saiz bahan tindak balas pepejal terhadap kadar tindak balas. Mari kita kaji ya kesan saiz. So bagaimana saiz bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas? Macam mana saiz bahan? Macam yang cikgu cerita kemarin. Kalau saiz bahan, kamu punya saiz ayam tu adalah saiz ayam yang cincang-cincang dengan ayam yang bulat, yang besar kamu mau masak. Mestilah yang dicincang tu masa dia lebih cepat kan? Senang memasak. Jadi kita katakan bahawa hipotesisnya semakin kecil saiz bahan tindak balas pepejal, bukan cecair, bukan gas, semakin tinggi kadar tindak balas. So pemboleh ubah saiz marmar. Dalam eksperimen untuk saiz, dia tidak lagi guna natrium tiosulfat. Sebab natrium tiosulfat tu kan cecair. Jadi kita tidak boleh guna ini dalam kesan saiz. So kesan saiz tu adalah untuk pepejal saja. Marmar, tamarmar kan? Okey. Bergerak balas adalah masa yang diambil untuk kumpul 30 cm padu gas. I will explain in a while. Dimalarkan. Suhu, jisim marmar tu kalau set 1 kamu guna 2 gram, set 2 pun kamu mesti guna 2 gram. Cuma beza dia, set 1 tu pepejal dia besar sikit. Set 2 pepejal dia kecil sikit. Okey, itu maksud saiz marmar dan jisim. Okey, bahan. Cebisan marmar hancur bersaiz kecil, ketulan marmar bersaiz besar dan asid hidroklorik cair. So, cikgu kasih tengok kamu di gambar aja sambil cikgu explain apa radas yang diperlukan. Okey, kelelangkon 250 kelelangkon, kemudian silinder penyukat, ini silinder penyukat, penyumbat getah dengan salur penghantar, Burette yang ini. Just now bukan this one is burette. Neraca elektronik. You need this to timbang. Neraca elektronik, penimbang elektronik lah. Kaki retot dengan pengapit dan jam randik. Ini kaki retot, ini pengapit. Okay? Now, isi burette dan besen dengan air. Ini burette, ini besen, isi dengan air. Kemudian terbalikkan ataupun terlangkupkan burette ke dalam besen yang berisi air. Apitkan burette secara menegak dengan menggunakan kaki retot. Nina, selaraskan aras air dalam burette. Maksudnya kamu mesti mau dia ada bacaan tu di sini. Okey, kosong. Di sini 50. Mesti mau kasih ngam dia punya senggatan. Perhatikan dan catat bacaan awal burette. Tandakan V kosong. Awal kan kosong.
Sukat 40 cm padu asid hidroklorik cair dengan silinder penyukat. Asalkan mau sukat-sukat, mesti silinder penyukat. Nah, itu tidak payah lukis. Tuangkan asid yang disukat ke dalam sebuah kelalangkon yang bersih dan kering. Okey, macam ni nak. Selepas sukat tu asid, tuangkan ke dalam sebuah kelalangkon bersih dan kering. Timbang 2 gram ketulan marmar bersaiz besar dengan menggunakan neraca elektronik. Maksudnya timbang ini ketulan dengan menggunakan penimbang elektronik. Kemudian, lepas timbang, masukkan 2 gram ketulan marmar ini dalam kelalangkon. Tutup kelalangkon cepat-cepat menggunakan penyumbat getah. Penutup dialah dengan salur penghantar. Hati-hati bila buatnya eksperimen. Okay, because kamu tidak boleh terlalu kelam kabut jugalah, nanti ini akan patah. Okay, letakkan satu lagi hujung salur penghantar. Ini salur penghantar di bawah biuret. Mesti di bawah biuret. Kalau kamu letak di sini air, nanti semua gas daripada tindak balas ini akan masuk air. Jadi tiadalah gas. Perhatikan gambar raja tu, ada bulat-bulat means ada gas yang mau dikumpul. Perhatikan bacaan biuret. Bila 30 cm padu gas telah dikumpul dalam biuret, hentikan jam merandik. Maksud 30 adalah kamu mesti mau tunggu. Bacaan dia sini, ada tu dia tulis 30 cm padu di biuret. Jadi kamu stop. Jadi kamu bacalah jam merandik. Ulang lagi langkah 1 until 6 dengan menggunakan ketulan marmar bersaiz besar dengan kecil. Maksudnya yang besar tu kasih tukar dia pergi cebisan marmar yang bersaiz kecil. Tapi jisim yang sama. Tidak boleh tidak sama. Mesti mau sama. Cuma beza dia set 1 ketulan, set 2 adalah cebisan kecil. Okay. So let us look at the jadwal here. It's very simple. Saiz marmar adalah yang dimanipulasikan. Kalau buat jadual dalam exam, kamu mesti memfahami tajuk tu memainkan peranan. Apa yang kamu tulis dalam pemboleh ubah, itulah yang kamu tulis dalam jadual. Sebelah kiri yang dimanipulasi, sebelah kanan yang bergerak balas. So, apa yang dimanipulasi? Satu ketulan marmar, saiz besar. Satu lagi cebisan marmar, saiz kecil. So, masa yang diambil untuk kumpul 30 cm padu gas berapa? Kalau saiz yang besar mestilah lama sikit. Okay, let's say di sini adalah dalam saat kan, let's say 50 saat. Sebab dia besar kan. Kan kalau saiz kecil tindak balas dia lebih cepat. Jadi kalau cebisan marmar saiz kecil, maybe dalam 30 saat saja. Sebab dia kecil, jadi cepatlah tindak balas. Okay, macam biasa sila buat lab report duluan dan kosongkan saja dia punya ruang di sini supaya nanti lepas eksperimen kita senang untuk isi data dia. Okay? Okay, so sekarang cikgu akan teruskan kepada ini faktor yang terakhir, iaitu mengkaji kesan kehadiran mangkin terhadap kadar tindak balas. Okay, mangkin tu pembantu. Jadi penyataan masalah. Bagaimana kehadiran mangkin mempengaruhi kadar tindak balas? Kalau ada mangkin, jika mangkin hadir, maka kadar tindak balas meningkat. Kalau ada pembantu, mestilah kamu buat kerja dengan cepat kan? Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasi. Yang dimanipulasi adalah kehadiran mangkin. Manipulasi adalah kehadiran mangkin. Kalau ada mangkin adalah tindak balas. Maksudnya kadar tindak balas meningkat. Okey, bergerak balas. Apa yang bergerak balas sebenarnya adalah sama juga macam tadi, yaitu masa yang diambil untuk kumpul 30 cm padu gas. Apa yang dimalarkan adalah suhu, isi padu dan kepekatan asid hidroklorik. So di dalam case ini, di dalam eksperimen ini, apa yang dimalarkan adalah suhu. Jangan ubah-ubah itu suhu sebab kita mau tengok ada mangkin macam mana, tiada mangkin macam mana. Untuk pengetahuan kamu, untuk mangkin dengan saiz punya eksperimen adalah sama. Cuba kamu tengok, dia punya lukisan sama, dia punya jalan kerja pun sama saja. Sama, kamu ada ketulan, tapi kamu tidak payah ulang balik tu eksperimen, satu ketulan, satu lagi cebisan kecil, tidak payah.
Tapi kamu harus ulang balik. Coba kamu tengok. Ulang langkah 1 hingga 6 dengan menggantikan 40 cm padu asid hidroklorik. Kamu kasih ganti. Untuk set yang kedua, ada tambah ini pula. Dengan campuran asid juga, ada 5 cm padu larutan kuprum 2 sulfat. So, daripada ini gambar aja, cikgu harap kamu sangat clear di mana kalau makin ada untuk eksperimen ini, gas dia lebih banyak tuh, lebih banyak. Kenapa? Sebab dia punya makin tu membantu. Look at this experiment and this experiment. Okay? Ini ada makin, larutan kuprum 2 sulfat. Ini tiada makin. Yang ada makin, isi padu gas lebih banyak. Dengan satu lagi yang cikgu mau ulang kaji dengan kamu adalah asid. Apabila sebarang asid bertindak balas dengan logam, sebenarnya apa yang terhasil adalah garam dan juga gas hidrogen. Gas hidrogen. Jadi itu gas yang Nina yang kena lukis yang bulat-bulat tu sebenarnya adalah gas hidrogen. Gas hidrogen Jadi di dalam eksperimen yang tiada makin dengan ada makin, mana satu gas yang lebih banyak? Of course, yang ada makin. Sebab dia kasih cepat. Sekali lagi, kita fahamkan balik-balik kalau jadual di dalam exam, dalam jadual, tajuk sebelah kiri adalah manipulasi. Manipulasi diubah-ubah. Set 1, ketulan zinc dengan asid saja. Set 2, ketulan zinc, asid dan kuprum 2 sulfat. Ada makin. So, ini 2 diubah-ubah. Letak di kiri. Di kanan, letak yang bergerak balas. Apa yang bergerak balas adalah massa yang diambil untuk mengumpul sama juga 30 cubic centimeter. So, as soon as you see your bacaan here, sebab masa dia bertindak balas tu kan, kalau ada gas naikkan, yang ini makin turun tu. Dia punya bacaan air di dalam tu makin turun. Tapi kamu tidak payah tengok dia turun sampai habis. Kamu tengok dia sampai bacaan 30 saja, terus kamu kasih stop, itu jam merandik. Begitu. Okay, so macam biasa, buat lab report, tapi kosongkan analisis data, kesimpulan soalan, kosongkan, bagilah ruang 1-2 ruang, okay, supaya senang cepat kita ada eksperimen terus jawab, begitu. Okay, now ini selain faktor yang dikaji dalam 4.1 until 4.4, satu faktor lagi yang mempengaruhi, kamu perasankah? Tekanan kan, tapi tiada. Tekanan mempengaruhi kadar tindak balas bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas gas. Kamu perasankah yang di atas ni kan, dia punya eksperimen ni, kalau bukan cecair, pepejal yang marmar kan, tiada yang gas kan. So, bagi tindak balas yang melibatkan bahan tindak balas berkeadaan gas, kadar tindak balas lazimnya meningkat. Apabila tekanan meningkat, sama juga macam suhu lah. Semakin meningkat suhu, semakin meningkat kadar tindak balas. Jadi sama juga, semakin meningkat tekanan, semakin meningkat kadar tindak balas. Cuma tiada eksperimen. Because kenapa? Kita hanya tekankan tentang proses industri. Proses industri itu ada 2. Namakan 2 contoh proses industri yang menggunakan tekanan. Ini soalan, jawab bersama-sama dengan praktis 4.2. Okay? Kamu cari saja keyword dia. Proses industri yang menggunakan tekanan tinggi untuk meningkatkan kadar tindak balas. Terus kamu tambah lagi keyword KSSM tingkatan 5 sains. Begitu. Okay. Itu saja untuk hari ini. So, I hope you can understand. Ulang balik, ulang the video sampai kamu faham. Finish the practice formative 4.2. Sekian, terima kasih.